Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat bersama. Jadi pada malam ni pun kitab tu tak ada lagi. Jadi gini. Sahabat saya dia atas mesej tu, dia habis stok dia tu. Jadi dia kena cari tempat lain lah. Jadi untuk sekali lagi ni, kalau tak sampai lagi, insya-Allah saya akan photostat lah. Saya akan photostat setakat itu dulu, kerana dia belajar ni, kalau kita ada teks, dia pahala pun lebih sebenarnya. Pahala pun lebih, seperti yang mana disebut oleh Imam Syafi'i. Kelebihan dia kerana pegang, kita menggunakan banyak anggota, dan dia lebih melekat lah pada minda kita tu. Jadi insya-Allah lah. Jadi saya minta maaf lah. Jadi dia tu minta maaf habis lah kita je. Siapa dia peringin lah dialog dia dengan tu yang kita tu. Nak ayatnya benda ni tak ada stok sungguh. GST ni kita kira mula tu tak? Kita kira mula. Hadis yang ke-22 lah. Hadis yang ke-22. Cuba tengok bagi ada kitab tu, muka surat 28, hadis nombor 22. Jadi perbincangan kita ni masih lagi berkaitan dengan bab yang kedua. Bab yang kedua iaitu yang berkaitan dengan mula-mula bani berkaitan dengan fizika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak ini dia berkaitan dengan sebenarnya hak ni kalau nak kiranya berkait dengan tubuh Nabi juga, khatamun nubuwah ni. Tetapi dibuat suku, diletak suku tajuk ni kerana ayatnya penting. Hak kita panggil khatamun nubuwah tu, tanda kenabian. Kerana hak ni tidak ada kepada nabi lain. Walaupun kalau nak kira lah, dia berkait dengan bab pertama juga. Kerana bab pertama tu menyentuh berkenaan dengan tubuh nabi, fizika nabi secara keseluruhan. Tinggi rendah nabi setara mana, gemuk nabi setara mana. Dan tajuk selepas tu dia bincang khusus berkait dengan anggota-anggota. Jadi hak ni pun sebenarnya berkait dengan tubuh juga sebenarnya, tetapi dibuat tajuk yang khusus kerana penting. Khatamun nubuwah ni sangat penting melihat dari beberapa sudut yang telah kita sebut dah sebelum ini, iaitu bahawa ia sebagai tanda kenabian, yang mana setengah-setengah orang-orang agama, tokoh-tokoh agama dalam agama Yahudi, misalnya dia nak masuk Islam, ada disebut dalam beberapa riwayat. Bahkan Salmanul Farisi sendiri pun, antara yang dia nak cek Nabi ni betul ke Nabi sungguh ke tidak, maka antara yang dia semak, dia cek di tubuh Nabi adalah khatamun nubuwah, cop kenabian itu. Kerana perkara ini ada disebut dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, memang ada disebut. Jadi penting sangatlah ni. Jadi berkaitan dengan tajuk khatamun nubuwah juga, pada malam ni kita nak tengok, nak bincang hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22, yang mana Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Muhammad bin Bashar, daripada Bishr bin Waddah, daripada Abu Aqil Ad-Dawraqi, daripada Abu Nadrah. Kata Abu Nadrah, dia kata sa'altu Aba Sa'idinil Khudri an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni khataman nubuwah. Faqala kana fi zahri bid'atun nashizah.
Kata Abu Nadrah, dia kata, aku bertanya Abu Sa'id Al-Khudri berkenaan dengan khatam, iaitu khatamun nubuwah. Berkenaan dengan khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, siapa dia tu? Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id, ia terletak di belakang tubuh baginda, yang mana terdapat sebahagian daging yang timbul. Ada daging yang timbul di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih kurang lah dengan hal sebelum ni. Hadis yang ke-23, Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ahmad bin Al-Miqdam Ahmad bin Miqdam ini adalah bapa kepada Al-Ash Al-Ijli, yang diambilnya riwayat ini daripada Hammad bin Zaid, yang diambilnya daripada Asim Al-Ahwal, yang diambilnya daripada Abdullah bin Sarjis. Kata Abdullah bin Sarjis, dia kata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasim min ashabihi fadurtu hakadha min khalfihi fa'arafa alladhi urid fa'alqa ar-rida' an zahri fara'aytu mawdi' al-khatam ala katifayhi mithla al-jum'i hawlaha khilanun ka'annaha thalil faraja'tu hatta istaqbaltu faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah faqala walak. Kata Abdullah bin Sarjis, aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada ketika itu para sahabat bersama baginda. Lalu aku mundar-mandir di belakang baginda. Durtu ni duduk main lelah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Dia nak tengok ke tu lah. Dia nak tengok cop tu. Dia punya khatam tu. Duduk di belakang Nabi. Kata Abdullah bin Sarjis. Jadi Rasulullah faham. Fa'arafa alladhi urid. Maka Rasulullah fahamlah apa yang aku nak tengok tu. Lalu baginda fa'alqa ar-rida' an zahri. Maka Rasulullah meletakkan selendang yang menutupi bahagian belakang baginda. Aku dapat melihat tempat khatam nubuwah yang berada di antara dua bahu baginda sebesar genggaman tangan yang dikelilingi tahi lalat seperti ketuat. Ni hak dia nampak, dia huraya dia. Macam-macam lah huraian ni, berdasar orang ni tengok dia kata supaya gini. Gitu. Supaya ketuat tapi besar lah. Mislul jum' haulaha khilan ka'annaha thalil, seperti ketuat besar ni. Lebih dia nampak, tak tahulah. Bahkan dia capur dengan bulu, dia sekali tengok itu nampak macam besar. Setengah kata sebesar telur burung. Macam-macam lah. Tapi walau bagaimanapun mungkin gambaran tu ada berbeza-beza, tapi semua ulama sebut bahawa benda itu ada. Itu tak ada khilaf. Cuma gambaran sahabat itu berdasar kepada penilaian dia tengok, ni gambar begini, sebab kita lah. Sebab kita tengok sesuatu ke tak? Kata-kata comel. Gini-gini kita hurah. Orang lain tengok benda sama, tapi dia hurah lagu lain. Gitu. Itu atas-atas penilaian seseorang lah. Gitu. Tapi makna benda tu ada. Benda tu ada. Tu. Sebab kita lah tak, kita tengok orang Tina, dia pasti tak lagi ramah. Buat penipuan dia tak ada pasal. Pergi 2-3 orang sudah lah. Ni kalau pergi 2 buah kereta, pergi kelih 2 buah dah, macam-macam kelih. Hak tu gak boleh tahu orang. Tu lemek lotek bahagian hak nok pula ni. Lemek lotek. Apa sebab banyak dah dia pengolah ni sakit kepala juga. Tapi sini ni bila banyak hadis ni mana benda ni sabit.
benda ni sabit. Kalau tolak ni tak kena raya boleh rosak akidah. Sebab benda ni sabit, hadis banyak. Misalnya kalau kita tengok pada nota 245 tu. Jadi hadis ini hadis riwayat Imam Tirmizi, kerana kitab ni kitab Imam Tirmizi. Tetapi hadis ni juga terdapat dalam Sahih Muslim. Dalam kitab Nasa'i pun ada. Sunan Nasa'i pun ada. Baik, cuba tengok Ahmad bin Miqdam, nota 40 tu. Sebab kitab ni antara kebaikan dia, sebab dia ada juga memperkenalkan secara ringkas berkenaan dengan perawi-perawi penting dalam kitab-kitab sahih. Misalnya Ahmad bin Miqdam Al-Ijli, dia ni merupakan perawi Imam Bukhari dan An-Nasa'i. Ahmad bin Miqdam wafat pada tahun 253 Hijrah. Al-Ijli dinisbahkan pada Bani Ijl, iaitu satu kabilah yang terkenal. Ni perawi Bukhari ni. Maknanya hadis ni mana? Bukan. Dia ni salah seorang perawi yang diiktiraf oleh Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari ni perawi-perawi dia ni dia cek seorang-seorang, sebab cek atas berah. Perawi dia. Bukan je syarah, je bawa hadis. Maknanya sanad dia. Dia ni terdapat dalam sanad hadis Bukhari lah. Tu maksudnya. Jadi makna dia ni orang kuat lah. Kalau Bukhari ambil jadi perawi, maknanya orang ni orang kedudukannya tinggi. Kerana Imam Nawawi ni dia ketat, spesifikasi dia tu ketat untuk menerima seorang-seorang perawi tu. Jadi tujuan disebut bahawa ini perawi Bukhari, dia ada tujuan dia tu. Bila sebut ini perawi Bukhari, secara tak langsung dia mengangkat kedudukan hadis ini. Sebab bila kata perawi Bukhari, maka hadis ni hadis yang mutunya tinggi. Itu kita kena tahulah hebat tak hebat Imam Bukhari ni. Dan Imam Bukhari ni anak murid dia lah, kira Imam Tirmizi ni anak murid dia lah. Jadi Imam Bukhari ni hebat tak hebat dia ni sampai gini lah. Dia menjadi kaedah dalam usul hadis, mustalah hadis. Menjadi kaedah. Kalau dalam kitab, kalau Imam Bukhari sabit daripada Imam Bukhari, dia kata saya tak tahu hadis ni. Dia kata saya tak tahu hadis ni. Imam Bukhari kata gitu, makna hadis tu bermasalah. Kena cek hadis tu. Setara itulah tinggi kedudukan Imam Bukhari dalam ilmu hadis. Dia kata saya tak tahu hadis tu. Maka ulama kena cek hadis tu. Sebab dia kata tak tahu. Kalau kita kata tak tahu, memanglah. Memang kita tak tahu sungguh. Kena cek kita lah maknanya. Bukan cek hadis tu. Tapi bila Imam Bukhari kata tak tahu, maknanya hadis ni ada masalah. Banyak kita jumpa lagi kita. Bila Imam Bukhari tak tahu, cek hadis tu sama ada maudhu', dhaif dan sebagainya. Apa kita kata dia kata tahu ayat lalu lah hadis ni dhaif. Tak, cara dia. Cuma sebab kita begitulah juga. Orang tanya kita lagu mana jolok ke cerita kau tu. Kita pun tahu juga, cuma kita tak kita orang hamba pun tak tahu mana tu. Baik kita ayat gitu. Mana kita tak cerak. Kita tutup selalu. Jangan cuba nak hurah. Zaman ni zaman WhatsApp, zaman fitnah. Habislah senyap, putuskan kita lalu. Putus pang lah. Jangan duk cuba nak kecek lah benda-benda yang kita pun tak ada masa nak cek tu. Jangan. Kita orang ngaji hadis ni kena jaga sangat benda-benda lagu tu. Sebab tu. Sebab daripada dengan lidah lah syaitan paling mudah nak merosakkan manusia. Dalam hadis pun disebut begitu. Baik, dalam hadis ni disebut bahawa Abdullah bin Sarjis, cuba tengok dalam teks hadis tu semula bagi yang ada kitab, dia kata faraja'tu hatta istaqbaltuhu. Faraja'tu hatta istaqbaltu faqultu, maka dia kata Allahu lak, dia doa. Maknanya dia doa, dia kata ghafarallahu lak, Allah telah mengampuni engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi kata ke dia walak, engkau pun Allah ampuni juga. Gitu. Tu cara dia. Walak ni dan untuk engkau juga asal makna dia. Bagimu juga. Ni kita boleh ambil lah, ni sunnah ni. Mana bila kita jumpa orang sayang kita kata gitu. Misalnya kita nak paling pungugi ghafarallahu lak, itu sunnah. Itu kita doa.
Dia bila kita kata gini, ini dalam syarah lah, dia sebut sini, dia tak tulis. Bila kita buat begitu, setiap kali kita jumpa kita kata ghafarallahu lak. Mudah-mudahan Allah ampuni engkau. Satu tu dua kebaikan ada. Yang pertama kebaikan untuk dia kerana kita doa, dan kebaikan untuk kita. Kebaikan untuk kita juga dia. Malaikat akan doa kebaikan untuk kita. Tu dalam hadis lain ada sebut. Sebab apa? Sebab kita doa ke dia. Dalam Islam ni kalau kita doa kebaikan kepada orang, malaikat akan doa kepada kita. Sebab tu setengah sahabat kata, dia kata kalau aku tu baik doa kat orang lah, untung lagi. Sebab malaikat hak tak buat dosa doa kita. Kena doa. Tu. Jangan tinggal. Hak ni sepatut jangan tinggal. Hak ni lah sebenarnya. Hak ni lah kita nak atak kepada orang mati tu. Hati-hati tak. Orang mati dah sama ada sayang kita ke. Ikutlah siapa-siapa yang kita tak kenal pun doa. Gi dia lalu kubur tu tak. Doa, ya Allah, ampunilah dosa penghuni kubur. Kata siapa ke habis jauh pagar, siapa ke Muhammadin. Siapa kali tu lagi doa tu tak. Start daripada bucu kali ni doa sama. Tu sunnah. Sunnah besar tu. Hak tu sabit, tak ada khilaf. Hak tu tak ada khilaf dia. Kena amal lagu tu. Jangan siapa kubur durah lagi, takut atu kubur. Tu tak kena lagu tu. Kita ada. Tu cara. Tu ada dalam hadis belakang tu. Gitulah cara dia. Dia paling perlunya hak tu lah. Sebab manusia ni dia tak ada yang tidak melakukan dosa. Ini sunnah ni. Tu. Enggak tidak payah ghafarallahu lak. Dia berkata walak. Dia kata kita. Jadi kita boleh tu. Yang ketiga, sani boleh manfaat dia, manfaat kita malaikat doa. Yang ketiga, kata-kata begini sebenarnya dia ada unsur membaiki akhlak dan niat kita. Kok mana tu? Bila kita doa kepada banyak doa kepada orang, sebenarnya konsep Islam ni pelik dia. Sebab dia daripada Allah. Bila Nabi ajar, maka benda tu dia sesuai dengan sikap tabiat manusia. Banyak bila kita banyak doa kepada orang, kesan kepada kita, orang tu orang lah. Kesan kepada kita, kita melatih diri kita, kita tidak akan khianat kepada orang. Kita tidak akan buat nyayang. Sebab kita doa. Mana seolah-olah kita melatih diri kita nak kebaikan kepada orang, bukan kita saja. Itu sebenarnya falsafah di sebalik doa tu. Sebab tu dia doa dia kena banyak. Bila banyak dia memberi kesan lah. Ni kalau doa jauh-jauh sekali, dia tidak memberi kesan kepada kita. Jadi kita tak ghafarallahu lak. Kalau dia tak faham, dia maksud dia tanya. Kita ayat ke dia, aku doa kebaikan, doa keampunan padamu. Mu katalah kat aku kata. Kata ke dia, walak. Patut dia payah nak sebut, mu tak payah sebut. Mu aku gitu juga. Tak apa gitu. Tu maksud dia walak tu. Maknanya di kalangan kita ni kita biasakan dengan sunnah tu. Kita biasa lagu tu ya, tak perlu mengajar lagu ni. Nak kutip mengajar lagu ni belaka kat. Betul cari masjid. Betul cari balasah. Gitu pun boleh. Nak dakwah lagu tu ya. Boleh pahala banyak mana itu kita tu. Lagu tu ya. Pergi kedai kopi lepas main haji tu dah. Ghafarallahu lak. Agak bol lah mari esok je kayak gitu. Kita pakat ngaji Quran pula. Kita pakat baca Quran pula kita dah. Sepaper dua tu tak apa. Saya duduk asrama dulu masa ngaji hadis dengan Maulana Asri. Puas juga main baca sama tu. Tanya dia, tak boleh kau ustaz nak main haji sekali-sekala? Dia pun bolehlah sepaper dua dia kata. Nak ilah puah. Kalau nak main bola bukan dia. Bolehlah dia kata. Sekadar tu tak apa. Dia gini ada main-main kalau dia tu asal dia tu tak ada unsur syirik, tak ada unsur syiar orang kafir, boleh main sekadar ilah puah, tapi jangan sampai peringkat mengganggu isteri. Ni siapa terganggu serabut bini. Kau tak ada ke cari situlah bini dia kata. Siapa bini dia tahu dah. Kau tak ada ke cari situ, tak ada tu. Situ rumah dia ni, sini jari-jari dia klik. Kalau siapa lagu tu, tu saya rasa tidak dosa kecil dah tu. Jadi muka lain. Siapa terganggu, siapa mau dia kata nyapu lidi, main haji kedar dah. Kalau siapa setahu tu tak boleh tu. Sekadar bila-bila gitu tak apa. Boleh. Jangan kita ingat bila agama ni tak ada mana langsung. Tak betul gitu. Ada juga. Untuk nak release kadang kita serabut dia boleh hilang juga benda-benda lagu tu. Tapi sekadar sudah lah. Ni siapa pak cawe tak habis lagi main tak. Tewak air tu dah. Kalau lagu tu hati ajak. Nak hari pula tu. Kalau lagu tu dah. Dosa tu bukan main-main. Walaupun kita tak paling tidak dosa kecil.
Tapi kalau buat nak hari, kena ingat dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata ada umat dia ni bila dia bangkit di hari akhirat, dua je hak pasal kejut ni dua. Dia kejut, dia tengok dosa dia sebesar bukit Uhud, hak bahagia dosa. Kejut dia. Dia tak ada ingat dia melakukan dosa besar berzina, tak ada minarut apa. Malaikat kata tu dosa kecil, munggu buat je kecil siapa Musa. Lepas tu pun tidak buat benda-benda yang boleh menghilangkan dosa tu. Dia tak sedar sebab dosa kecil ni manusia pandai rendah. Dan dia buat dan hari dia tak berasa. Orang pun tak tegar lah mana dia. Muka benda gitu ya. Sedangkan benda tu dosa. Sebab tu Imam Ghazali sangat pintar cara dia nak mendedahkan supaya orang takut terhadap dosa kecil ni. Dia ambil sehelai kain putih ni Imam Al-Ghazali, sebab dia tokoh dalam ilmu nak merawat jiwa manusia. Dalam bidang tazkiyatun nafs, Imam Ghazali ni kiranya pakar lah. Kita boleh tupai banyak tu kepakaran dia. Dia kata dosa kecil ni ibarat satu sekeping kain, sehelai kain yang berwarna putih. Dosa kecil ni bagaikan kita titik dengan satu pen, dengan pen titik. Tak nampak pun dah awak hitam tu, mesti titik. Kalau kelih tu nampak, tapi kena kelih jumlah lah. Kalau mata kelabu sikit tak nampak lalu dah. Tapi kalau main bukan sekarang nak hari, tiap-tiap saat ada sama duk titik lah 40 tahun kita legai dia kain. Lepas tu tak ada pula kita buat amalan yang boleh menghilangkan dosa kecil. Tak buat pula puasa Isnin Khamis, dak. Puasa Asyura, dak. Sedekah, dak. Lepas tu ambil air semaya pun tak jaga molek. Semaya sunat pun tak buat. Hak sunat-sunat tak buat. Jadi yang menghilangkan dosa dia tak buat pula. Kalau lagu tu kan, hak tu terkejut tu. Terkejut. Memang terkejut. Tak terkejut dunia, kena terkejut lah ni hadirat. Kalau terkejut di hari akhirat, entah nak buat gapur lah. Yang kedua ada juga terkejut, dia tengok pahala dia besar bukit besar pahala dia. Dia pun dengar aku ni dia aku buat, dia pun tak ingat. Rupanya banyak sangat kebaikan yang dia buat. Kita pun tak sedar. Misalnya kita mari ke masjid, memang kita niat ikhlas. Tiba-tiba ada orang terpengaruh dengan kita, duk tengok dia serabut, duk tengok kita sama masjid, dia mari kata. Serabut perut aku gelis, mari sama datang ke masjid. Dia pun jadi nak pergi juga. Kita boleh pahala tu. Dia dalam hadis sebut dia boleh pahala seperti mana pahala kita mari. Bukan pahala kita, pahala lain. Kita tu boleh kita. Pahala tak boleh nak transfer main-main. Pahala dia buat tu boleh dia. Cuma Allah beri seperti tu pahala lain. Banyaklah hadirat. Tak boleh sama nak kali dia pergi. Bukan sekali tu yang boleh. Sebab itulah ni dia pakai kaedah man dalla 'alal khair kafailih. Seseorang yang dia menjadi punca kebaikan, dia dapat pahala seperti orang buat tu. Dia jadi punca. Sebab tu kita ni hadirat, sebab tu ulama tekan kepada kita, selain daripada kita buat sendiri, kita kena jadi punca kepada kebaikan. Kalau nak urang ni panjang lah hadirat. Sinilah sebenarnya pemimpin yang adil itu, dia jadi boleh pahala luar biasa banyak tu. Dalam hadis sebut pemimpin yang adil ni, sebab pemimpin yang adil kalau nak kira dia nak buat ibadat lah, bakal banyak kita, moga dia sibuk. Banyak kita boleh buat, moga dia banyak dia tak ada. Tetapi hak dia buat tu, kalau dia ikhlas molek memberi, buat program yang berguna pada masyarakat tidak sesak kerana dia, masyarakat dapat peluang pekerjaan kerana dia, mana kebaikan yang boleh, sehingga kebaikan yang orang tidak Islam ambil kebaikan dia buat pun boleh pahala juga dia, walaupun orang tidak Islam. Tu kelebihan pemimpin. Tu kalau pemimpin yang adil. Tapi kalau pemimpin yang tidak adil, parok juga dia. Bukan sekat tu ya kita akan minta dengan Tuhan saja. Kita ni Tuhan beri hak. Dia ni dulu dia tipu, muslim legak dia tipu hamba dulu. Kita boleh minta dengan dia. Lah ni tak boleh buat kita legak demo. Jangan tebang kecek lagu pula ni. Tapi nak ayatnya kita ni ayat ni boleh jadi atas dunia kita tidak terbela. Boleh jadi. Kalau kecek pun duduk salak pun tak ada apa. Tapi kita ni nak marah lah. Tak, misalnya sebagai contoh ni hak berlaku di Afrika lah ni kita cerita ni. Bukan Malaysia, di Afrika. Jadi maknanya bila benda ni berlaku lagu tu dah, kita kena. Sebab tu dalam hadis Nabi suruh istighfar. Lepas tu Nabi suruh doa kepada pemimpin itu, biar dia berubah hati, biar dia jadi ala sirati mustaqim, biar dia betul semula kedudukan dia. Kena doa tu. Tetapi kita tidak terbela tu, kita boleh tuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri peluang kepada kita. Situ. Jadi
tu banyaklah tu hadirat. Jadi kadang-kadang kesilapan kerajaan ni pun berkait dengan kita juga. Berkait dengan kita juga. Tu. Jadi kita sendiri pun Tuhan tanya juga. Jangan kita menyalahkan pemimpin tu saja. Lepas tu muakak dia awak ke dia. Ya. Okey, mu tak reti. Bagi-bagi lagu tak reti. Kalau bagi lagu tu tak reti. Apa mu ni? Jadi maknanya kedudukan kita ni akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat kita ni. Ni maknanya pemimpin di semua peringkat lah. Misalnya seorang ayah yang tidak laksanakan tugas dia, dia tidak beri pendidikan secukupnya pada anak dia. Anak dia ada hak, Allah beri. Saya jadi gini ke ayah saya. Dia marah saya buat, tapi dia buat benda tu. Tu. Jadi saya pun jadi gitu ke dia, nak hari duk kelih dia buat. Misalnya tak. Jadi anak jadi perangai tak oleh ke kita. Berat juga kita tu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Nabi. Setiap kamu ni pemimpin semua peringkat. Pemimpin semua peringkat. Kalau hak atas tu teruk lagi lah. Maka kamu bertanggungjawab di hadapan Allah. Allah akan tanya. Mesti Allah tanya. Kita kena mengingat. Kena mengingat molek hadirat. Jadi kita sebagai umat Islam ni, dia gini ya, tujuan saya sebut ni kadang-kadang kita ni bila nak marah kita lupa cara Nabi ajar. Sebab Nabi pun ada ketika nak marah. Nabi pun dalam hadis Nabi ajar sahabat dia bila nak marah nak buat lagu mana. Tu. Memang nak marah lah. Tak nak marah tu. Lepas tu kita kena susuli dengan perasaan marah tu kebaikan-kebaikan. Sebab marah-marah ni dia sifat syaitan. Sebab kalau marah yang kita tidak cover dengan kebaikan, takut jadi dosa saja. Misalnya marah kita istighfar, astagfirullah. Lama-kelamaan kita jadi tujuannya lama-kelamaan bila kita setiap kali marah tu tak marah tu kadang-kadang tak terkawal. Lepas tu ingat astagfirullah. Kita pun doa kepada orang yang kita marah. Saya pernah tengok waktu nak sokor tu. Cerita. Jangan kita main orang kapur ni. Kita sini boleh kira. Saya pergi mana? Tobik dalam TV. Dia kata kalau TV kedua ya aku rumah nak hari. Dia tak tapak kaki kata. Saya kata tak lih gitu pak cik. Apa talih dia kata. Dia kata istighfar banyak. Dia pun neng mentah. Kita pun kita duduk kecek duduk syarah dia tak lih gitu. Anak tengok ni. Dia tepuk dia buat lagu tu. Dia buat gitu je. Dia nak marah tunjuk tapak kaki. Tu kesal tak molek lagu tu. Nak marah tang mana pun dia kena rasional lah. Dia nak marah dah ni adalah orang kan dia nak marah. Jadi kitanya kena jaga molek hati-hati lah. Sebab hadut sekeliling kita tu, anak-anak kita dia akan terbentuk dengan cara kita. Kalau kita je tengok orang tu nyopoh, tengok orang ni nyopoh dah, jadi lagu tu lah anak kita. Pergi di sekolah ke kepala cikgu. Apa budak ni? Dia pergi sopoh cikgu di sekolah. Nyakit tu mari rumah. Apa tu? Sebab ibu bapa terlupa benda-benda lagu tu. Sebab dia tak boleh nak kawal perasaan dia. Gak kita tanya kita seni anak kita nyopoh kita marah. Tanya kita seni dia tak khabar. Gak anak kita pun dia nyopoh tanya nak marah apa kita ke? Dah kalau kita tak boleh kawal anak kita lagi tidak mengotok dia tahu anak kat kita otak setahu kita pun tak nak kawal. Lepas tu nak marah anak. Jadi benda-benda lagu tu kena beringat kena beringat. Payah tu nak buat tu. Kita biasa lagu tu jak kecil lagi. Nak ubah tu payah tu. Tapi kalau boleh ubah tu alhamdulillah Allah akan beri pahala banyak pada kita. Kena beringat ni cerita dia sahabat ni dalam riwayat lain ada disebut, saya pun tak ingat sini ada ke tak. Tak apalah, dalam riwayat ada sebut hadis yang sahih juga. Sahabat Nabi siapa siung ni khataman nubuwah, dia dakak. Dalam hadis Nabi beberapa sahabat yang memang dia pernah ada pengalaman cium, bukan cium baju Nabi, dakak Nabi. Itu biasa sahabat dakak dia cium tubuh Nabi tanpa berlapik. Ada contohnya kita sebut dalam kuliah di Masjid London kita tu, dalam peperangan tu Suat tu. Suat nama dia tu. Nabi cocoh dia tu kan. Nabi cocoh dia, dia kata faqidni. Kena balah ni lagu ni kata dah. Dia cocoh Nabi ketika Nabi cocoh ketika dia betul barisan dalam peperangan kan. Saf nak perang dalam peperangan Badar itu. Nabi guna kayu betul barisan. Betul saf. Sawu.
sufufakum. Tiba-tiba nampak istansalah ni dada dia ke depan. Nabi pun cocoh perut dia, undur belakang sikit. Dia berasa sakit. Dia kata awaja'tani, dia kata Rasulullah telah menyakitkan saya. Fa'akhini, saya nak balas. Nabi kata nak balas. Nabi pun selok baju. Cocok kata kayu. Dia pegang, dia cium. Tujuan dia buat gitu apa? Dia nak biar mulut dia rapat di tubuh Rasulullah tanpa berlapik dengan kain. Nabi kata apa ilmu akhir lagi ni. Dia kata saya maksud hadis tu ni walaupun dia tak sebut tapi dalam huraian dia sebab dia nak pergi perang. Ini pergi perang ni dalam dua lagi hidup kedak lepas tu. Hidup mati. Jadi kalau dia mati pupuh hatilah. Orang ramai ni aku seorang boleh senyum perut Nabi. Orang lain dakat-dakat gitu senyum pipi gitu tu hot tu teruk pelik mana tu. Senyum perut ni. Cerita tu sampai kiamat tu orang sebut. Main-main. Kita kalau boleh naik motor dalam menteri besar, ingat pak mati. Ingat ada saya cerita. Kita kata sultan. Siapa dia berani kata belakang sultan? Agak aku. Dan kata, dia kata nampak tubuh yang besar. Nak buat tayar kereta betul erti. Dan dia kata atas belakang. Kampus saya ada buat gitu. Dia tak kenal sultan. Kalau kenal terang dia tak kata. Ada, dah mati dah. Dia panggil toke. Dia panggil toke. Dia tahu menguduk kawasan tu. Dia panggil toke. Dia ni nama Pak Suh tak apa ni bukan benda tak molek. Ayah saya dia cerita tak gede kenal Pak Suh dia apa ni dia bawa taksi. Mati dah dia ni. Duk ku berkhian. Dekat rumah saya pun nak kenali. Di Pasir Hor ni berlaku. Masa tu Sultan Ustaz Ismail ni dia bawa kereta sport dia peta-peta dia bawa sendiri tak ada pengiring ke apa. Nya pecah tayar, bocor di dekat di Pasir Hor. Enggak bila dia nak biasa buka tayar kereta. Saya tayar spare ada, kokah. Enggak posuh lalu tu. Dia bawa taksi. Enggak kahwin ni pakai luar pendek. Enggak dia sport Cina tu tayar atau sama air. Kayak dia sport Cina pakai luar pendek pula. Dia berbuti. Dia tak kenal. Dia berbuti. Allah dia kata nak buka tayar betul-betul. Ajak tubuh yang besar. Dai kata atas belakang. Mari biar aku buat. Dia pun buka boleh. Terima kasih juga. Malam tu selalu buat announcement seluruh kebahagiaan supaya pergi ke pasar kebahagiaan lah. Buat slide tayangan perdana. Ni anak beranak sultan ni biar ayat kenal sultan. Duk main kata atas belakang lagi ni. Kita kenal lah tu. Gak muka ayah saya pada. Posuh kata. Posuh dia cak. Aku bahaya sultan mari. Dia duk buat apa nak kenal. Dia kata aku seorang sini berani kata belakang sultan ni. Dia tapi terkejut lah dia ni. Dia kata toke betul lah. Toke tubuh besar nak buat tayar tak erti dia kata. Dia ingat toke kalau pendek. Posuh tu saya baik dia muda perekat orang tua. Buat apa je kita kenal. Kalau kenal terang tidak buat lagu tu. Mojo tak pula lengo. Sekat kata belakang gitu. Gitulah dia. Jadi ni kelebihan dia. Hadis ni sebenarnya selain daripada menyebut kata khatamun nubuwah, dia juga termasuk dalam hadis manaqib. Hadis manaqib. Hadis kelebihan sahabat. Kira siapa Rasulullah selak baju suruh dia itu letak kain. Cuba perhati molek hadis ni. Nabi pakai baju ke tak hadis ni? Nabi tak pakai baju. Sebab apa ridak dia gini ridak ni sepuluh kain serban tu kan, kain serban tu kita tak pakai baju biar kita biasa bila nak semaya di rumah kan lah ni musim panas. Kadang-kadang pakai seluar, pakai itu kita pun letak kain serban, kain sebar ke ataupun selimut kecil atas belakang. Jadi terlindung kepala bau. Sebab kepala bau ni setengah ada benda ni makruh hak teruk lah, bukan makruh kecil-kecil. Sebab Nabi sebut dalam hadis jangan nampak kepala bau ketika semaya. Tu. Sebab tu Nabi acak kali juga Nabi semaya, Nabi letak kain sebar biar terlindung kepala. Kadang-kadang nampak perut ni. Muka kain tu setara mana nampak belikat ni. Sebab tu bila sahabat orang tengok dia pun buat tu. Bukan baju, rida, kain sebar itu tu. Tu. Jadi maknanya kita pun kena ingatlah hotu tu besar tu sebab ada ulama kata boleh jadi tak sah semaya. Kita semaya dalam keadaan nampak kepala bau. Setengah orang tu dia semaya. Tu masalah orang kita tu. Dia semaya piyah tak tinggal. Dia pakai kain. Lepas tu dia akak semua nampak pusat. Piyah dia tak tinggal.
Padahalnya piyah tu tak ada bahas pun dalam hadis. Dalam kitab fiqh tak ada bahas pun bab piyah. Ni ada. Jadi kalau nak kata antara pakai piyah dengan tutup kepala bau, memang kena tutup kepala bau kalau tak ada piyah pun. Patut kalau nak pakai piyah tu moleklah. Tak apalah tu. Tu. Ni janganlah kita piyah pakai baju tak pakai. Nampak kepala jongong-jongong gitu. Jadi tak email pula tu. No. Duduk di rumah dia. Tu lagi beratlah lagu talih lah gitu. Itu maknanya tak tahu benar cara tu. Sebab tu hadirat kita kena ada satu lagi sukat terpelajari, dia panggil bagaimana kita sifat semaya Nabi. Dia istilah sifat semaya Nabi, kita nak ambil hak jelas berdasar pada hadis sahih. Kita tak saya ambil khilaf-khilaf. Hak khilaf-khilaf ni kita belajar suku. Seperti mana sahabat Nabi sifat semaya ni gini saya nak sebut kan. Biarlah hak ni kita bab ni cuma nak ayat biar kita faham. Sifat semaya ni yang ulama ada buku tadi baru demo telefon, dia nak hadiah ke Masjid London 200 riyal 3 jilid sifat semaya Nabi khusus bincang tu ya. Molek lah. Jadi waktu tu dia rakyat Nabi buat lagu mana berdasar kepada hadis. Sebab sahabat Nabi dulu, sahabat Nabi dia tengok Nabi semaya, dia buat, dia tak tahu pun ni sunat abad. Tak ada sunat hayat, tak ada tu dalam kepala sahabat. Cuma dia kata Nabi buat gini. Sebab buat, dia pun buat ikut serupa. Dia tak lari. Masuk surga semua sahabat. Dia tengok sahabat buat lagu mana. Misalnya kita kata kalau kita baca kitab Abu Daud misalnya khusus bicara tentang fiqh, kita akan jumpa berpuluh-puluh hadis. Misalnya bab ambil ismail saja. Sayyidina Ali kata cara ambil ismail lagu ni. Buat. Dia tak ada royak apa hukum gini, hak ni sunat, hak ni apa. Gini demi Allah kata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Utsman dalam riwayat. Sayyidina Utsman pun royak. Sayyidina Utsman bila orang tanya lagu mana cara ambil ismail, dia bukan royak secara teori. Dia kata awak mari air. Mari Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, awak mari, dia pun ambil. Mu tengok molek dia ambil. Beginilah demi Allah, beginilah cara Nabi ambil ismail. Jadi kita ni bila kita ibadat ni biar kita nampak gitu. Kita boleh kata ginilah Nabi buat. Hak tu nak kata lagu tu dia kena hadis sah. Dia kena hadis. Sebab tu kita kalau nak ngaji fiqh pun dia kena ngaji hadis. Kadang-kadang fiqh ni dia royak, dia tak ayat pun dia ambil. Ni sebenarnya dia ambil daripada hadis ni, tak ayat pun. Itu sifat kitab fiqh. Kena ngaji juga fiqh ni. Tak ngaji fiqh kat tak boleh. Tetapi hadis kena ngaji. Begitu. Jadi sifat semaya Nabi tu kena tahulah. Misalnya Nabi lagu mana Nabi semaya, sifat dia. Dah, walaupun benda tu kalau buat pun sah maya. Misalnya kan maya Allah. Terus pai tengok. Kelih. Balik. Memang sah. Sah semua ulama dalam kitab mana pun kata sah maya. Tapi sifat semaya Nabi kalau lagu tu tidak. Maknanya bila tidak sudah lari daripada sifat semaya Nabi, maknanya semaya kita tu kurang adalah kualiti. Sah tu tak sah. Muka kalau bergerak dah ada ya batas mayat mengikut ahli fiqhnya. Mayat ke amal mana tengok. Rata pergi. Tak boleh. Jadi benda-benda gitulah, banyak lagi lah perkara lain. Jadi kita kena tahu lah. Orang kita ni kadang-kadang tu benda-benda gitu kita kena faham. Misalnya kita tahiyat akhir, kita nak duduk seperti tahiyat akhir. Kadang-kadang ketak. Kita duduk seperti tahiyat awal, tak ada masalah. Ni kata best kita duduk tahiyat akhir, tindih kaki orang. No. Tu jadi masalah. Kawan tu pula jadi haduk khusyuk molek-molek pun jadi lagu lain dia. Macam-macam ada hati dia tu. Aja tak tubik mulut dia. Jadi kena jagalah, kena jaga. Jadi penting sangat benda tu. Baik, kita ambil lagi. Habis ni. Hak terakhir ni. Faqala al-qaum. Tak habis lagi hadis ni. Ni tak habis. Hadis 23 lagi ni. Hadis terakhir. Faqala al-qaum. Astaghfar laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala na'am walakum. Thumma tala hadhihi al-ayah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat, surah Muhammad. Dia cerita ni Abdullah bin Sarjis dia cerita. Dia kata aku pergi temu Rasulullah. Ni aku temu Rasulullah gini ni. Ketika tu para sahabat ada bersama Rasulullah. Lalu aku, ni kata Abdullah bin Sarjis, aku duk main lilah halid belakang Nabi. Pada masa tu Nabi tak pakai baju lah, Nabi guna selendang ataupun kain sebar tu. Jadi Nabi faham
Nabi faham ni Abdullah nak tengok cek Nabi yang atas belakang aku ni. Nabi pun buka, Nabi buka. Tengok. Bila dia tengok tu jelas nampak tu sehingga dia boleh royak seperti ni hak sebut sini. Dia boleh royak gitu. Sebesar genggam tangan dikelilingi tahi lalat seperti ketuak, dia kata. Nampak sebab dia timbul. Dan dalam setengah riwayat timbul tu, bila timbul tu daging tu dia nampak warna lain sikit. Dia ketuak ni, kalau ketuak orang tu putih, dia lain warna ketuak dia. Kalau kawan tu jenis gelap, tidak hitam cuma jenis gelap, ketuak dia tu lain warna dia. Nabi ni putih, jadi ketuak dia tu nampak kemerahan. Dalam syarah disebut. Lepas tu istakbal tu, aku pun menghadap Nabi semula. Reka hak sini nak ayatnya, dia doa kebaikan kepada Nabi ke dia, supaya Allah ampunkan dosa Rasulullah. Pada Rasulullah tak ada dosa. Dia minta mana Rasulullah ada dosa? Rasulullah kan maksum. Dia kata ghafarallahu laka ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah mengampunkan engkau wahai Rasulullah. Pada Rasulullah tak ada dosa. Rasulullah kata dia walaka, begitu juga engkau. Sebab itulah orang sekitar Nabi tu kata kepada dia, astaghfirulaka Rasulullah. Jadi Rasulullah mohon keampunan kepada engkau lah. Dah dia doa keampunan kepada Rasulullah. Rasulullah doa ke dia balik. Jadi sahabat kata, jadi Rasulullah doa khusus padamu supaya mu diampunkan oleh Allah. Dia kata, lah, dia kata, walakum, dan aku juga doa kepada engkau. Gitu. Kemudian Abdullah bin Sarjih pun baca ayat Quran ni. Wastaghfir li dzambik. Ni arahan Allah. Ni orang panggil ayat khitab, dia panggil. Ayat ni orang panggil ayat khitab. Khitab ni maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tujukan kepada orang beriman, kita ni lah, engkau kena istighfar, minta ampun supaya Allah ampunkan dosa engkau, walil mu'minin, dan juga kita kena minta keampunan untuk orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Maknanya sebab tu saya kata hadis ni hadis manaqib, dia panggil hadis yang menyebutkan kelebihan Abdullah lah. Sebab apa? Rasulullah khusus sebut dia keampunan, walaka. Rasulullah tak kata walakum untuk kamu, cuma walakum ni Abdullah kata. Memanglah boleh aku seorang, tetapi doa tu walakum, dan aku juga doa istighfar, minta ampun kepada Allah untuk kamu. Jadi nak ayatnya kelebihan Abdullah bin Sarjis. Ini hadis yang kedua ketiga. Maka habislah hadis dalam bab khatamun nubuwah. Situ dia buat istilah al-jum'i dengan huruf jim berbaris hadapan, iaitu sebesar tapak tangan. Sebesar tapak tangan. Hak baru ni besar telur ni mana tak serupa. Sebab itulah ulama ada sebut ihtikah jauh tu kalau dengan tapak tangan dengan telur tu besar tapak tangan. Kenapa jadi gitu? Sebab tu ulama kata hak ni dia berubah. Kadang-kadang dia pindah gidit situ atas belakang Nabi, tapi atas belakang tak pernah, tak ada riwayat kata pergi perut ke, tak ada, pergi atas belakang. Kadang-kadang duduk belakang, kadang-kadang naik atas katif, atas kepala bahu, tapi tak pernah mai ke depan, duduk belakang. Semua tu zahrun, belakang. Jadi hak ni nampaknya berubah tu, kadang jadi besar, nampak kecil. Yang ni saya tengok dia kata tak okeylah kalau besar telur, dia kata besar tapak tangan. Tu. Jadi mana berubah tu benda tu. Jadi salil berasal daripada perkataan su'lul, iaitu seperti telur burung merpati berbentuk seakan-akan benjolan bisu kecil yang bulat terserlah pada badannya. Boleh jadi besar tapak tangan itu campur dengan bulu-bulu tu, nampak tu. Tapi maknanya kedudukan itu ulama kata dalam syarah dia ada juga berubah tu kedudukan dia, mungkin saiz dia juga berubah. Tapi hak tak ada khilafnya sabit bahawa khatamun nubuwah ni ada. Hak tu memang sabit. Gitulah mana berkenaan dengan bab yang kedua, itu berkenaan dengan tanda kenabian. Bab yang ketiga iaitu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ni kita bincang semulalah. Asalnya setakat itulah untuk malam ni, insya-Allah. Kalau kita akan bincang semulalah tajuk yang ketiga tu. Mudah-mudahan Allah berkati perjumpaan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.